Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Hari ini saya akan bawa tajuk tentang kemuliaan ataupun kelebihan hari dan malam Jumaat. Hari malam Jumaat dikira suatu hari yang mulia, yang dikatakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari-hari. Ketua hari-hari dalam seminggu ialah hari Jumaat. Seolah-olah hari perayaan seminggu hari Jumaat. Manakala diperkira selaku hari yang mulia di sisi Allah, maka eloklah kita sama-sama mengambil kesempatan dari kemuliaan hari tersebut dengan beribadah serta berbuat kebajikan seberapa banyak yang mungkin. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari tersebut dianugerah rahmat dan pahala berlipat ganda di sisi Allah. Itulah di antara sebab yang Tuhan jadikan hari Jumaat untuk kita bersama-sama mengambil bahagian padanya dengan berbuat ibadah dan juga berbuat kebajikan. Sebaliknya pula, kalau kita tidak ambil bahagian perkara tersebut pada hari Jumaat, suatu yang merugikan kita. Suatu hal yang merugi. Bukan kecil ruginya, suatu kerugian yang besar. Jadi kalau kita ambil bahagian setiap hari Jumaat, kalau kita dapat dihidup oleh Tuhan 1 tahun, berapa kali dah? Kalau 2 tahun, berapa kali? Allah Rabbi, dengan banyaknya kalian yang kita melaksanakan amal kebajikan pada hari tersebut akan tutup dan dirahmati oleh Allah Ta'ala dengan besarnya sekali rahmat. Pada makna Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Surah Jumaah. Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru bagi sembahyang, dipanggil untuk sembahyang itu azan pada hari Jumaat, maka pergilah kamu kepada zikrullah. Pergilah melaksanakan sembahyang Jumaat. Yakni mendengar khutbah dan sembahyang Jumaat dan tinggal oleh kamu berjual beli. Bermakna siapa dipekat azan kali kedua, tidak ada pilihan lagi lah kita. Seorang yang ditaklif oleh syarak, yang wajib melaksanakan sembahyang Jumaat, pergilah ke tempat sembahyang Jumaat. Dapat kita dengar 2 khutbah, menunaikan sembahyang Jumaat. Di samping itu dilarang sama sekali oleh Allah Ta'ala berjual beli. Makna berjual beli, bekerja. Setelah dilaku oleh muazzin, pada azan kali kedua tak sepatut lagi kita nak buat kerja bagi orang yang ditaklif sembahyang Jumaat. Adapun orang perempuan, kanak-kanak yang belum lagi balik, tidak sampai mereka ditaklif. Kanak-kanak tersebut, orang perempuan tidak ditaklif. Jadi orang perempuan tidak dihalangan kalau dia bekerja di masa itu pun. Sebab bagi dia tidak wajib Jumaat bagaimana orang laki-laki. Riwayat daripada Sulaiman radhiyallahu anhu kata Sulaiman, bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ihtimal, kita tanggung. Riwayat Sulaiman ni, apa yang disebutkan oleh Nabi, bermakna dia ni salah seorang pada sahabat Nabi. Apa yang disebutkan oleh Nabi pada maksud dari kitab yang saya baca ni, kitab Jauharul Mahud,
karangan Syekh Wa Ali Abdul Rahman Kutan Al-Kelantani. Kitab ni dibaca di mana-mana untuk guru pondok. Tak ketinggalan. Kalau Tok Guru Haji Abdul Rahman, Lubuk Tapah, yang zaman dahulu, antara kitab yang gemar dibaca selepas Maulid untuk orang kampung ialah Jauharul Mauhu. Permata yang dihunjuk, permata yang diberi. Kitab ni seolah-olah batu permata. Diberi. Al-Mauhubu. Diberi. Dianugerah. Dihadiahkan batu permata. Maksud daripada hadis ni katanya, ada kamu ketahui, kamu tahukah kerana apa dinamakan hari itu hari Jumaat? Kata Sulaiman, tiada, saya tak tahu. Apa sebab dinamanya hari itu hari Jumaat? Sebenarnya kata Nabi, kerana dihimpunkan padanya bapa kamu Adam. Hari Jumaat ni hari yang Tuhan himpun. Nabi Adam dengan Hawa. Bertemunya Nabi Adam dengan Hawa pada hari Jumaat. Sebahagian kisah. Ada ulama memperkatakan Allah Ta'ala jadi Nabi Adam. Lembaga Adam, tubuh badan Adam. Dalam keadaan kosong daripada ruh. Perbuatan balok begitulah. Tergolek-golek gitu, tak ada nyawa, tak ada ruh. Jasad Adam tanpa ruh selama 40 tahun. 40 tahun, tak ada nyawa. Oh, kalau 40 tahun, tubuh tak ada nyawa, repuk kan. Hancur, jadi baja tanah. Ini Nabi Adam ciptaan Allah. Sebaik saja cukup 40 tahun Allah Ta'ala jadi Nabi Adam tanpa roh. Maka lalu dimasukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam. Pada hari Jumaat. Peristiwa dimasukkan roh dalam jasad Nabi Adam pada hari Jumaat. Itu makna kata berhimpun bapa kamu. Dihimpunkan padanya bapa kamu. Makna dihimpun, dimasukkan roh ke dalam keraka Nabi Adam pada hari Jumaat. Itu antara sebab dinamanya hari Jumaat. Hari berhimpun. Berhimpun roh Nabi Adam pada hari Jumaat. Manakala Nabi Adam tu Tuhan jadikan dia pada hari Jumaat, ia bapa pun pada hari Jumaat. Jadi kata orang tua-tua, kematian kita mengikut keadaan hari yang kita lahir. Kalau lahir hari Isnin, tak apa sedap dah tu. Akan wafat pun hari Isnin. Kalau bahasa takut sangat, tak usah ambil tahu hari apa kita lahir. Dah, kalau bahasa takut. Sedangkan Allah Ta'ala berkuasa. Lahir hari Isnin, dia nak mati hari Jumaat pun. Itu bukan hak kepunyaan kita. Boleh menetapkan tarikh kita mati sekian-sekian. Kita tak tahu. Allah Ta'ala lebih tahu. Jangan percaya benda-benda sebegitu sekali. Nanti sulit hidup kita. Kata satu riwayat yang lain pula, sebab dia namanya hari itu hari Jumaat. Kerana berhimpun ahli negeri itu pada hari tersebut. Bagaimana hari ini? Pada hari Jumaat, semua pakat keluar pergi ke masjid belakang. Orang dalam kampung yang didirikan Jumaat itu semua keluar daripada zon mana, jalan mana, belah mana dia duduk, semua berhimpun belakang hari itu. Dah. Bagaimana firman Tuhan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Hari Jumaat itu. Hari perhimpunan manusia di padang raksasa, iaitu padang mahsyar akhirat. Berhimpun manusia di padang mahsyar pun pada hari Jumaat. Bermakna tercetuhnya perhimpunan manusia di padang mahsyar pada hari Jumaat. Bagaimana firman Tuhan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i.
pada hari menghimpunkan akan kamu. Bagi hari menghimpunkan dia, iaitu pada hari Jumaat. Hari Jumaat, hari berhimpun segala manusia, sekalian makhluk di padang mahsyar. Manusia, jin, malaikat, binatang pun dihimpun. Bersesak-sesak di padang mahsyar. Seketika dalam perhimpunan raksasa itulah, saat hidup manusia di masa itu sangat getirnya sekali. Sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Pertolongan orang yang dapat menolongkan dia dipanggil syafaat. Bagi orang yang azab di padang mahsyar, maka dirasai panah yang amat, yang seolah-olah berdekatannya matahari dengan kepala, sejarak panjang pecelak mata, bagaimana disabit pada hadis. Kalau begitu keadaan suasana hidup, gaya hidup, Allahu Rabbi, betapa panas. Kita di muka dunia hari ini, kalau lama tak hujan, kalau tengah panas tak sampai setengah jam, menggigil tubuh badan. Nak orang ada penyakit darah tinggi pula dah nah. Sedangkan jarak mentari dengan kepala kita di dunia berapa ratus ribu juta kilometer jauh, pun rasa bahan kesan panas. Dengan itu bagaimana kiranya di padang mahsyar? Padang yang tidak ada teduh, suatu teduh pun dapat meneduhkan kepalanya. Hal keadaannya mentari sebegitu rapatnya dengan kepala. Hampir sepanjang celok mata dekatnya mentari dengan kepala. Bagaimana diriwayat pada hadis sana. Tapi sungguh pun begitu. Ada sebahagian orang yang dirahmati Allah. Antara mereka yang dirahmati Allah ialah orang yang berbuat kebajikan, bersedekah, berinfak sebahagian hartanya kepada jalan Allah dengan ikhlas. Maka orang yang sebegitu berpeluang ia dapat berteduh di bawah naungan Allah. Di mana gulungan manusia berpeluang dapat berteduh di bawah naungan Allah di padang mahsyar. Salah satu daripada gulungan tersebut ialah orang bersedekah, orang berinfak, orang berbuat kebajikan daripada harta yang dimiliknya dengan secara ikhlas. Disebab itulah kita hari ini, semasa kita hidup di muka dunia ni, jangan terasa kedekut, jangan terasa bakhil, jangan terasa sayang tak menentu. Hendak infak sebahagian harta kita untuk berbuat kebajikan. Mudah-mudahan harapan kita, bukan setakat kita harap dapat pahala saja, bukan kita harap dapat rahmat Tuhan saja. Antara lain lagi harapan kita dengan kita berbuat kebajikan sebegitu, berpeluang bagi kita dapat berteduh di padang mahsyar di bawah naungan Allah Ta'ala. Suatu tempat yang sangat ngeri kepanasannya. Alhamdulillah, beruntungnya kita. Kalau kita sumbang untuk buat kebajikan. Berbuat kebajikan bagaimana sekarang? Kita sekarang duk catu cari 100, 200 untuk hantar kepada umat Islam di Gaza. Inilah peluang. Sebahagian daripadanya pula kalau ada peluang-peluang lain lagi. Peluang projek pembangunan sekolah. Kita infak. Ataupun peluang kita dapat buat pandai bagi tempat-tempat yang sangat memerlu. Selepas ni banyak kita fokus pan air ke negara Kemboja. Sekarang kita sudah melebarkan usaha kita ke negara lain daripada Kemboja, seperti di Afrika, negeri-negeri di benua Afrika. Satu-satu negeri yang sangat-sangat memerlu keadaan air bersih. Dari itu, dengan adanya pan air, dapatlah dia memanfaatkan sumber mata air yang bersih. Sehingga ada di antara perkampungan di sana, dia terpaksa cedok air sungai. Seolah-olah air parit untuk digunakan. Maka air sebegitu memang tidak bersih sangat dah. Baik kita orang Malaysia tu tengok tu geli. Sebab apa? Sebab kita ni air bersih. Kita berasa geli. Bagi dia biasa, normal. Dia tak ada pilihan. Kalau takdir kita berada di sana pun lebih kurang sama dengan dia juga. Sebab tidak ada pilihan. Maka hari ini, NGO, bagi kita NGO Adiniyah, kita berimpak, cari dana. Cari sesiapa yang nak turut serta
dalam kerja-kerja sebegini. Berimpak. Kita akan hantarkan pan air. Bukan hantar pan air, hantar duit. Pan tu kita beli di sana. Bukan beli di Malaysia, naik kapal turban pula berapa kilo pula kena tambah nak. Makna kata hantar pan air, kita hantar duit. Lebih-lebih lagi kalau kita berimpak sebegitu. Pada hari-hari yang keemasan, seperti hari Jumaat, malam Jumaat, akan ditentu pahala lebih besar. Dan rahmat Tuhan lebih luas daripada hari dan malam yang lain daripada Jumaat. Kaitan Jumaat dengan kerja-kerja amal sangat bertepatan. Disebab itulah ulama-ulama suruh malam Jumaat, hari Jumaat, seolah-olah malam dan hari untuk akhirat. Makna malam hari akhirat, malam banyak kita kerja. Benda-benda yang boleh mendatangkan pahala dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Bukan dia tak bagi kerja langsung, kerjalah dunia tu. Tetapi jangan diabal sama sekali. Dengan kerja-kerja yang dirahmati Allah. Seperti berbuat kebajikan. Dan juga ulama-ulama silam. Dia suruh malam Jumaat ni juga buatlah kebajikan kepada arwah-arwah yang terdahulu dari kita ke alam barzah sana. Orang yang dahulu daripada kita wafat. Jangan kita lupakan pada hari dan malam tersebut. Dengan kita berbuat tahlil arwah untuknya. Kita buat jamuan-jamuan khuduri, berniat pahala khuduri kita untuk arwahnya. Itu amat bertepatan. Walaupun segulungan manusia dia kata bid'ah. Itu ikut dia lah tu. Kita jangan ambil kira dia, kita suruh ke dia. Kita tak kacau rumah tangga dia. Tapi masalah sekarang dia kacau rumah tangga kita. Kita buat benda baik, dia kata bid'ah. Alasan dia kata Nabi tidak buat. Kalau nak kira hak Nabi tidak buat tu banyaklah. Semayang pakai guna mikrofon. Azan pakai guna mikrofon. Zaman Nabi ada ke? Muazzin guna mikrofon. Semayang guna mikrofon. Tidak bid'ah ke? Bid'ah jugalah. Hak Nabi tak buat, kita buat bid'ah. Tetapi boleh mendatang kebaikan. Dengan guna mikrofon tu dia boleh dengar suara tu jauh. Boleh didengar oleh orang. Setiap benda baik. Kalau kita nak cak bid'ah pun, bid'ah baik, bid'ah hasanah. Tidaklah termasuk ia dalam golongan bid'ah yang dhalalah, yang sesat. Yang boleh membawa kepada masuk neraka. Itu a'azzanallah. Sama-sama kita minta berlindung dengan ulama dulu sudah buat kajian dah. Kealiman ilmu Islam ni orang dahulu pada kita lebih alim, lebih arif. Lebih arif. Lebih rata pahaman daripada kita. Zaman kita sekarang zaman yang sudah bercampur bau dengan usul-usul luar. Seterusnya, menyebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang waliullah yang terkenal pada zaman dulu, panggil Syekh Abdul Qadir Jilani, yang pendasar tarekat Qadiriyah. Kalau sebut kata tarekat Sufi, bernama tarekat Qadiriyah. Tarekat yang didasar oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang waliullah, sampai tarikh kutub pada zamannya. Yang dianugerah oleh Tuhan kepadanya pelbagai karamah. Bagaimana kita lihat dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, dikeramat oleh Tuhan ke atas Syekh Qadir luar biasa. Kalau nak baca satu-satu, habis masa situlah. Tentang karamah Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Bukan Jailani, Jilan. Dia asal daripada daerah Jilan. Itu dipanggil Jilani. Bukan Jailani. Di zaman kita mengaji, Tok Guru suruh baca Jilan. Jangan baca Jailan. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Qadir kata, dan ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sabda Nabi yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Nabi kata, sesungguhnya aku menyukakan kamu dengan 3 kemasukan. Nabi kata, aku nak beritahu kepada kamu 3 perkara yang menyeronok, yang menggembira.
telah menyukakan aku akan dia Jibril. Perkara yang seronok ni, aku nak beritahu kepada kamu 3 perkara. Yang Jibril beritahu kepada aku. Bukan perkara pandai-pandai Nabi nak cerita dah. Sembah mereka itu, dikandaki mereka itu sembah tu, lalu sahabat pun bertanya, menyukakan olehmu akan aku beritahulah kepada saya, wahai Rasulullah. Benda 3 kamu nak beritahu kepada saya tu, beritahulah wahai Rasulullah. Sebenarnya kata Nabi, telah menyukakan aku Jibril dengan 70,000 hamba. Dimerdekakan akan mereka itu Allah Ta'ala daripada api neraka pada tiap-tiap malam Jumaat. Tu antara perkara seronok cerita pada hari Jumaat ni. Jadi diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Nabi kata malam Jumaat ni malam yang Allah Ta'ala memerdekakan orang yang selayak masuk neraka. Seramai mana? Seramai 70,000. 70,000 anggota manusia ni layak masuk neraka. Sebaik saja tibanya hari dan malam Jumaat, Tuhan melangsaikan dia, merdekakan dia dengan tidak dimasuknya ia ke dalam neraka. Disebab itulah kita kena ambil kesempatan. Hari dan malam Jumaat dengan kerja-kerja amal kebajikan. Harapan kita di sebalik usaha murni amal kebajikan kita tu termasuk dalam golongan orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada azab neraka. Dengan sebab itulah, kalau kita nak buat kebajikan, jangan berasa kedekut. Kita nak berimpak pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Harapan kita daripada impak kita tadi dipilih oleh Allah Ta'ala selaku orang yang dimerdeka oleh Allah Ta'ala. Dan menyukakan akad aku dengan 90 tilik. 99 tilik yang menilik Allah Ta'ala akan dia pada umatku tiap-tiap malam Jumaat. Antara lain lagi, benda yang seronok pada hari Jumaat, selain daripada harapan dapat pemerdekaan Allah, Allah Ta'ala pandai rahmat ke atas hamba dia sebanyak 99 rahmat. Kurang 100 rahmat. Banyaknya rahmat. Dirahmati Allah Ta'ala pada malam dan juga pada hari Jumaat. Jadi harapan kita, agar kita dirahmati Allah, kenalah kita beramal ibadah, berbuat kebajikan dengan sebanyak yang mungkin. Dengan sebanyak yang mungkin. Biar lebih daripada hari dan malam yang tidak Jumaat. Barang siapa mendidik akan dia oleh Allah Ta'ala, maknanya mendidik itu manakala Allah Ta'ala itu rahmat ke atas orang tu. Tiada diseksa akan dia. Dan tiap-tiap amal kebajikan yang dikerja akan dia pada hari Jumaat, disurat akan dia baginya 70 kebajikan. Berlipat ganda pahala di sisi Allah. Kita buat amal ibadat, kita buat kebajikan pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat, diganda pahala sampai 70. Sebagai kita kata hari biasa yang tidak Jumaat, malam biasa tidak malam Jumaat, kita buat kebajikan dapat 1 pahala. Tetapi kalau tibanya hari dan malam Jumaat, daripada 1 perbuatan amal kebajikan kita diganda sampai 70. Suatu keuntungan besar. Sebab tu saya pilih topik ni. Agar kita nampak. Kita nampak gambaran secara kasar. Betapa mulianya hari Jumaat. Betapa luahnya hari Jumaat. Maka bagi kita yang ada peluang untuk kita beramal, untuk kita berbuat kebajikan pada hari dan malam Jumaat, ambillah bahagian pada malamnya dan juga pada hari untuk beramal ibadat dan juga untuk berbuat kebajikan. Jangan tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu bertemu dengan Malikul Maut, meluruhlah ke tanah merah batu 2, tak kenal siapa dah lah. Hatta raja dalam istana pun kalau mari Malikul Maut tak ada pilihan dah.
ke Tanah Merah, tinggal istana. Ni kita kampung gini. Rumah lebih kurang gini. Oh, mudah sangat kan. Sampai pedekat tu barulah menyesal. Seolah-olah tidak ada penghujung penyesalan kita tu. Penyesalan kita tu, kalau kita tidak ambil bahagian semasa hidup untuk beramal, berbuat kebajikan, penyesalan tidak ada penghujung. Menyesal daripada mahsyar, lebih-lebih lagi menyesal seketika meritasi titian sirat. Satu penyesalan yang amat dahsyat sekali. Hak pada masa itu satu hal dah. Sebaik saja selesai dibicara pada masa dalam Muhkamah Rabbul Jalil, lalu diarah masuk syurga. Kononnya nak masuk syurga lah. Tetapi sebelum memasuki seseorang itu ke dalam syurga, tentu ia meritasi titian sirat. Yang titian sirat itu terbentang di permukaan neraka Jahanam. Di bawah titian sirat permukaan neraka Jahanam, lautan api sedang marak menyala. Lebih dahsyat nyala api daripada Gaza kena bom oleh puak-puak Yahudi. Lebih dahsyat lagi. Maka di kala itu, kalau kita dapat meritasi melalui titian sirat yang disediakan oleh Allah Ta'ala, selamat, maka ada harapan dah boleh masuknya surga. Sebaliknya pula kalau tidak selamat, jangan dimimpi lagi surga. Terjunanlah ia ke dalam dasar neraka yang lautan api yang sedang marak menyala. A'azzanallah. Benar-benar sebegitu kita kena tanam. Keyakinan dalam hati kita. Kita kena ingat, jangan dilupa. Dan kalau kita lupa, kita tak tahu dari hal yang sebegitulah yang jadi hidup kita tak menentu. Antara tidak menentu, buat amal ibadat, malah buat kebajikan, toksir itu malah lah. Bukan toksir. Toksir boleh makan lah. Itulah. Itu cerita begitu termasuk dalam perkara beriman secara sam'iyah. Kalau kita ngaji akidah tauhid ahli sunnah wal jamaah. Salah satu daripada ilmu tauhid, wajib kita beriman atas perkara sam'iyah. Makna perkara sam'iyah ni perkara yang diberitahukan oleh Nabi. Yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Peristiwanya, hal keadaannya tidak wujud lagi. Hanya berlaku keadaannya di masa akan datang. Itu dipanggil sam'iyah. Sekadar kita dengar saja. Pada menampak mata kepala tidak nampak lagi. Tapi sungguh pun begitu wajib kita kena percaya. Kalau tidak percaya sebahagian perkara yang sebegini, tidak termasuklah kita dari golongan orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang beriman, orang yang percaya. Apa yang diberitahukan oleh agama kepada dia. Apa yang disebedarkan oleh Nabi. Apa yang dipermankan oleh Tuhan dalam Quran. Jadi kalau dia percaya benar-benar sebegitu, termasuklah ia dari golongan orang yang beriman. Jadi manakala kita fikir siapa begitu, keadaan nasib kita di masa akan datang, selamat ke tidak? Berani kata selamat? Akan tentu. Kalau orang yang normal, orang yang ada iman, dia berasa takut. Dia berasa takut. Takut tidak selamat. Dia kalau takut itulah. Kenalah kita tu berlomba-lomba. Jadilah kita selaku orang ahlu sabiqun bil khair. Orang yang berlomba-lomba pada gemar untuk berbuat kebajikan. Mudah-mudahan dengan kebajikan yang kita buat tadi, termasuk kita golongan orang yang selamat di hari akhirat. Selamat daripada mahsyar. Selamat seketika meritasi titian sirat. Titian sirat ni bagaimana dikhabarkan oleh Al-Quran dan hadis sana. Setiap orang ada mempunyai titian masing-masing. Titian yang kita meniti di permukaan neraka jahanam nak masuk syurga tu, ada nama dah. Yusuf bin Kadir. Ni hak dia ni.
Fatimah bin Muhammad, ini hak dia. Dia tak boleh tengok hak tu lebar titian. Pendek pula. Dia meluru nak pergi kok tu. Kok hak titian lebar pendek. Nama orang lain tak boleh pergi, ada jaga pula di situ, hambat ke jaga. Dia kena pergi kok titian hak ada nama dia. Nasib dah. Kalau titian dia tu panjang, sayuk mata memandang. Kecil pula. Titian sirak ni tidak ada tempat pergantungan tangan. Meniti bebas begitu je. Tak ada bergantung. Bukan setakat tak ada bergantung saja. Ada pula pergaik kaki di bawah tu pula. Nak suruh cepat jatuh. Kalau orang tu bukan orang ahlus sa'adah. Bukan orang yang berjaya di sisi Allah. Akan tentulah titian yang dia lalu tu kecil. Tak ada tempat bergantung tangan. Panjang pula sayuk mata memandang berliku-liku. Turun naik, titian tidak luruh. Ada pergaik kaki pun nak sempat jatuh. Selamat atau tidak? Akan tentu tidak selamat. Bersalahan orang yang alus sa'adah, orang yang berjaya. Tadi orang alus sakawah, orang celaka. Orang yang berjaya di sisi Allah, alus sa'adah. Bukan alus sakawah. Akan itulah perjalanan dia seketika meritasi titi yang sirak. Melalui titi itu suatu titi yang singkat. Yang pendek. Keadaannya lebar. Akan itulah selamat. Sehingga ada riwayat kata. Ada di antara mereka seketika. Hendak meritasi titi yang sirak. Api yang sedang marak menyala tu. Api itu jadi ranak. Jadi padam. Atas sebab kelebihan dia. Mengapa sebegitu rupa lebihnya orang tu? Kelebihan dia kerana itulah. Kerana amalan dan kebajikan yang dilakukan olehnya semasa hidup di muka dunia sementara. Sebab itulah saya kata. Marilah kita bersama-sama. Berbuat ibadat. Sebanyak yang mungkin. Jangan jadi malah. Dan berinfaklah. Berbuat kebajikanlah kita pada harta yang kita milik secara halal. Mudah-mudahan dengan infak kita daripada harta tersebut, Allah Ta'ala anugerahkan rahmat kepada kita. Dengan rahmat Tuhan itulah akan tentu dipilih. Kalau titi yang sirak, suatu titi yang pendek. Titi yang besar. Dan dia boleh selamat seketika ia meniti titi yang sirak. Hasil daripada kebajikan kita. Hasil pada amalan kita. Ini buat kebajikan kedekut. Buat kebajikan berkira. Sebab apa dia kedekut jadi berkira tu? Sebab dia tak nampak gambaran sebegitu. Jadi bagi saya duk cerita bukan saya nampak. Tapi dari segi kepercayaan hati tu. Nampak secara keimanan kita beriman. Kepada khabar sebegitu. Seolah-olah kita nampak. Seolah-olah kita nampak. Satulah kita meletak keyakinan. Kepercayaan kita terhadapnya menempati seolah kita nampak. Setelah hati kita menaruh kepercayaan. Benda-benda yang sebegitu akan tentulah. Terbela nasib kita di hari akhirat akan datang. Sebab jadi terbela akan tentu orang yang yakin. Dari hari yang sebegitu, dia tidak akan mundur ke belakang daripada kerja-kerja amal dan juga kebajikan. Bahkan tetap dimaju ke hadapan. Kita jangan tengok masyarakat umum, tengok orang ramai, malah nak amal ibadat. Orang ramai kedekut nak buat kebajikan. Itu habuan dia, nak macam mana lah. Kita dalam perkara agama ni, jangan jadi malah. Jangan jadi kedekut. Bahkan tetap maju ke hadapan. Semakin dewasa hidupnya, semakin maju. Semakin dewasa, semakin maju. Semakin hampir ke alam barzah, semakin maju. Dengan kerja-kerja amal kebajikan. Sepatutnya begitu. Akhir-akhir kita diwafat oleh Tuhan. Dalam suasana kita maju pada menghadapi kerja-kerja agama. Itulah satu-satu daripada tanda-tanda sa'adah. Tanda-tanda kejayaan seseorang itu di sisi Allah. Mati dalam keadaan perkembangan rohani itu. Masih berkembang. Kerja-kerja agama itu. Kerja agama itu semakin maju. Sepatut kita naknya begitu. Dah lah.
Dan seterusnya, antara keistimewaan pada hari Jumaat. Hari Jumaat itu dipanggil Sayyidul Ayami Yaumul Jum'ah. Sayyidul Ayami Yaumul Jum'ati. Penghulu segala hari ialah hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Sebab itulah hari Jumaat ni, yalah, biar lebih, segala-gala lebih lah. Kalau malah hari lain dalam kerja-kerja amal kebajikan, biar jadi rajin beramal, berbuat kebajikan pada hari dan juga pada malam Jumaat. Kan? Dan seterusnya, cerita Jumaat tu. Cerita Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal jum'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin. Fa illam yajid fa binisfi dinarin. Man taraka jum'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin. Fa illam yajid fa nisfi dinarin." Pengertian hadis ni. Nabi kata sesiapa yang tinggal sembahyang Jumaat daripada ketiadaan uzur, tak ada sakit demam ke apa, saja-saja mari mukmadah langsung tak pergi Jumaat. Ini satu kesalahan besar sebab dia tidak uzur. Kalau uzur tu lain. Nak kata uzur mana orang lelaki mari hek dah nah. Demam lah. Tengoklah demam tu. Kalau melarat, tak larat, tak apalah. Ni tak demam, gagah-gagah. Boleh kulu kilir. Tengok dalam masjid tak ada. Nyagi coti mah, duduk tidur terlekok dalam rumah. Maka hendaklah bersedekah dengan 1 dinar. Maka jika tiada dapat, maka dengan 1/2 dinar. Kalau tak dapat 1 dinar, 1/2 dinar. Nilai mata wang kita Malaysia sekarang, 1 dinar zaman dulu berapa tak tahu. Awak ni saya pun tak ambil kira sangat. Kesimpulan kita sebahagian daripada agar dosa kita tak semaya jemaat tu diampun oleh Allah dengan kita berbuat kebajikan. Umpama kata orang tu tidak uzur, dia tak pergi semaya jemaat. Ini orang laki-laki lah. Mana kalau dia tak pergi jemaat, terlepaslah jemaat. Tapi sungguh pun jemaat terlepas, semaya zuhur wajib dia kena sembahyang. Jangan manakala jemaat tak pergi, zuhur pun tak sembahyang, jadi raya kecil. Bukan raya Idul Adha, Idul Fitri. Jadi raya tak jemaat. Kena sembahyang juga, tapi sembahyang zuhur. Tapi sungguh pun dia betul sembahyang zuhur. Atas sebab dia tak pergi jemaat tadi, dia kena buat kebajikan. Dia kena sedekah. Kalau ada orang-orang minta impak, nak buat telaga untuk orang yang memerlu, boleh dia niat begitu. Aku impak ni sekian-sekian banyak. Mudah-mudahan dosa aku yang tidak aku melaksanakan semua jemaat dikafarah, diampuni oleh Allah Ta'ala. Betul-betul. Boleh. Tetapi kok mana sekalipun, hari jemaah yang tak pergi jemaah tadi, zuhur tetap dia kena sembahyang. Dia kena bertobat, beristighfar dengan Tuhan. Jangan diambil mudah dengan benda-benda sebegitu. Antaranya, mana kata salayau mal jum'ati kufirat zunubuhu wa khataya. Hari Jumaat ni. Sesiapa mandi pada hari Jumaat, kena ada niat. Jadi kalau kita nak pergi Jumaat tu, seeloknya begitulah, time kita nak pergi Jumaat tu, kita mandi dulu. Jangan pergi Jumaat dalam keadaan suasana tak teruruh.
tak termandi, keadaan tubuh berkarat, masuk dalam masjid dalam keadaan hampak pengai. Orang tengok-tengok tak nampak tapi berbaunya hampak. Lah. Duk mandi tu. Kalau ada peluang boleh mandilah. Kalau tak ada peluang tak apa, tidak berdosa tak mandi. Tapi alangkah baiknya kalau ada peluang dia mandi sebelum jemaah. Manakala dia mandi sebelum jemaah dengan niat mandi sunat jemaah. Bukan mandi tak berniat, itu jadi mandi kerba. Mandi nak pergi jemaah tu dengan niat mandi sunat jemaah. Nescaya dikafarah, diampun segala dosanya dan kesalahannya. Molek tu bagi orang lelaki nak pergi jemaah. Sebab tu dia kata jemaah hari rahmat. Kalau hari tidak jemaah, kita mandi sunat jemaah tak dapat pahala. Sebab hari itu bukan jemaah. Kalau hari jemaah, kita mandi berniat mandi sunat jemaah, pahala dapat. Bukan setakat pahala yang dapat, dosa diampun oleh Tuhan. Mungkin dosa-dosa kita terluruh bersama dengan air yang kita mandi itu. Kesampai di masjid pula dah nak. Nak tengok ada tong-tong berselerok. Gagal dalam kocek baju, sumak dalam tong. Sedekah lah. Kalau kita kata, masjid tu dah kaya dah. Dah banyak dah. Carilah. Buatlah kok lain lagi. Kebajikan kok lain lagi, banyak lagi. Kalau orang buat merayu kepada kita berimpak, buat sekian-sekian. Hidup kita masuk sumbangan impak. Kita mengajak kepada orang berimpak. Kita tu kan ajak pun kita kena turut serta juga. Jangan kita ni gemar dan galak, suka, minat mengajakkan orang untuk berimpak. Namun kita tu kan ajak ni bakhil, kedekut, kelorek, takkan jering. Tak kena. Orang panggil bercakap tidak serupa buat. Cakap tu molek dah, buat tak molek. Kita hari ni kita nak ajak berajak orang untuk berbuat kebajikan. Kita tu kan ajak pun kena libat sama juga. Bagaimana kita Pondok Batu 10. Pondok kita ni tak ada dana tau. Tak ada dana. Kita tak pernah dapat satu sen pun daripada zakat negeri Selangor. Cakap lillah. Fana ja'al la'natallahu 'alal kazibi. Tuhan laknat orang bercakap bohong. Tak dapat. Tetapi kita boleh berdiri atas kaki sendiri. Atas kaki sendiri. Pembiayaan kita ni bukan kecil main. Api saja dekat 1,000 sebulan. 1,000 sebulan api. Tapi alhamdulillah lah. Nyadalah semua-semua yang kita dapat daripada luar. Berdoa kita kena jadi ikhtiar kita kena dah. Lepas tu nak gaji tukang masak pula. Tukang masak sebusuk-busuknya 1,000 lebih juga baru dia sanggup masak. Kalau tak beri kita dia tinggal dapur, baru keringlah kitanya. Pada tu pula banyak lagi lah. Orang yang mengajar. Nak bagi juga minyak motor dia golang-alik pada Kuala Selangor main mengajar sini. Pendek kata 2-3 ribu sebulan kena habis. Kena habis. Dia nak cakap, dia cakap gitu nak cakapnya, kena terlibat sama juga kita. Macam kita di sini, kita menganjur kepada sesiapa yang nak berimpak, buatkan air. Walau macam mana kita anjur kepada orang pun, kita berimpak sama. Impak sama. Sekarang kita di Keboja nak buat sekolah cawangan. Pondok kita Batu 10. Yang dinamanya Ma'ahad Tahfiz Ad-Diniyah. Ad-Diniyah. Kita sini pun Ad-Diniyah. Cuma lanjutnya Ahmadiyah. Hok di Keboja setakat Ad-Diniyah tanpa Ahmadiyah. Mengapa tu? Sebab masyarakat sana dia tak faham. Kalau kita kata Ahmadiyah, nanti dia buat anayang. Oh, Qadiah ni. Nah. Kalau belah India tu, kalau Ahmadiyah tu, Ahmadiyah Qadiani. Ahmadiyah yang didasar oleh Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan Ahmadiyah kata sini, Ahmadiyah Tarekat Sofiah. Tarekat yang didasarkan oleh Imam Ahmad Idris Maroko Maghribi. Itu maksud kata Adiyah di sini. Bukan Ahmadiyah Qadiani. Betul tak daripada situ?
Madrasah cawangan kita di sana setakat kita nama Ma'had Tafih Ad-Diniyah tanpa Ahmadiyah. Cukup. Sekarang sedang mencari dana sekadar yang mampu. Kita cari sekadar yang kita dapat. Dah mula dah. Projek tu terlaksana, buat benteng-benteng apa, tapak-tapak dah sudah mula. Jadi kalau sesiapa nak berimpak, bolehlah sadu melalui Ad-Diniyah. Melalui Ad-Diniyah, Badan Amal Ad-Diniyah kita di sini. Sebab itu adalah cawangan kita juga. Mudah-mudahan kita buat kerja begitu. Usaha murni kita tu dinilai oleh Allah Ta'ala. Bukan kerja kosong, kerja begini. Pada zahir nampaklah kosong, tak nampak duit. Tetapi pada hakikatnya akan ditentukan pahala oleh Allah. Setiap kita ajakkan orang berbuat baik. Jadi kalau orang buat baik hasil pada ajakan kita tu kan ajak tu dapat pahala. Sebanyak manakah orang yang berbuat baik hasil daripada ajakan kita. Jangan main anak. Ini bukan kerja kecil anak. Kerja bertawun, tolong-menolong. Ajak berajak dalam perkara baik ini bukan suatu kerja kecil anak. Kerja jadi anugerah pahala berlipat ganda oleh Allah Ta'ala. Saya nak cerita pasal kebajikan tu cukup mau berasan sekali. Sebab itulah kita sebelum PKP, kita dapat siap satu surah di Naratewak. Surah tu cantik sekarang. Walaupun tak bersama, comel, surah comel. Setelah dibelok oleh PKP, tak boleh keluar negeri, terhenti. Projek-projek kerja-kerja kebajikan sementara terhenti. Sekarang terbuka balik. Dia kalau terbuka itulah kita cuba nak hidup balik semula kerja-kerja amal. Nak buat sekolah Ma'had Tafih di Kamboja dan nak buat pan-pan air di negara-negara luar, utama sekali kita fokus di benua Afrika. Di negeri-negeri dalam benua Afrika, negeri tempat yang susah mendapat air yang bersih. Itu dah. Hari Jumaat, suatu hari keemasan untuk kita beribadat. Kalau kita bahasa malah nak baca Quran, nak baca Yasin, nak baca Suratul Kahfi, bacalah pada hari dan juga pada malam Jumaat. Biarlah rajin pada hari dan malam Jumaat. Kalau kita bahasa kedekut nak ibadat, nak berimpak pada hari yang lain pada Jumaat, kita bukakanlah minda kita tu. Betapa beruntungnya kita. Dengan rezeki yang kita ada seberapa ni, kita buat kebajikan pada hari dan malam Jumaat. Malam Jumaat ni malam sangat istimewa. Kita tengok dalam hadis ni. Jadi orang tua-tua zaman dulu, dia mengaji kita sebeginilah. Yang menjadi gemar dia tu beribadat dan berbuat kebajikan. Hadis-hadis yang sebegini dipanggil hadis targhib. Hadis menggemarkan kita berbuat baik. Satu lagi hadis dia panggil hadis tarhib. Hadis menakut kita berbuat benda-benda yang salah. Jadi dua hadis ni sebagai benteng bagi kita orang awam. Hadis targhib dan juga tarhib. Dia sebab itulah dalam bab targhib dan tarhib bersesuai. Kita beramal walaupun dengan hadis yang dhaif sekalipun. Selama tidak bersangkutanlah dhaif tu. Boleh kita beramal. Atas jalan fadailul a'mal. Atas jalan agar terhasilnya fadilah daripada amalan tu. Sama ada berbentuk targhib ataupun berbentuk tarhib. Dan satu lagi pada hari Jumaat, bagi kita orang lelaki-lelaki pergi sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang Jumaat, jangan cabut cepat, jangan cabut lari. Jangan cepat buka paut sela. Biar masih kekal keadaan kaki semacam di dalam sembahyang tasyahud tu. Dalam suasana gitu bacalah kita Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali,
Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Fadilahnya Allah Taala ampun dosa kita. Kalau kita tengok orang cabut lagi belakang, hanya tinggal kita dengan tiang masjid, tak apalah. Jangan tiang cabut lagi pula beratlah kitanya. Tak sudah lagi. Habis itu bacalah pula. Bacalah pula. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih 100 kali. 100 kali. Habis itu 100 kali, kalau rajin lagi bacalah syair. Yang digubahkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ulanglah beracak kali pun tak apa. Kelebihannya kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kalau kita baca lepas sembahyang jemaah syair ni, Allah Taala matikan kita dalam keadaan beriman. Beriman. Tu. Lepas itu bacalah doa jemaah. Doa jemaah ni dia lain. Tidak semacam doa biasa. Antara doa dia, Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Allahu ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siyat maksiatik. Wa bita'atika am maksiatik. Wa bifadlika amman siwak. Kalau kita baca doa ni, Tuhan akan buka pintu-pintu rezeki. Tuhan buka pintu rezeki. Pada waliknya payah, bagi dia tak sepayah mana. Dengan berkat amalan kita. Amalan orang soleh. Ulama-ulama silam. Mari zaman sekarang, zaman dah bercampur bau dengan usul-usul luar. Oh, di mana hadis ilahi lastul firdausi ahla, mana hadis kata seorang ustaz. Ustaz Wahab. Bukan Abdul Wahab, Ustaz Wahab, Wahabi. Dia tak nak buat, sudahlah. Kan dalam kitab-kitab karangan ulama yang unggul tu berselera ada sini. Dalam kitab I'anah Talibin ada karangan Said Muhammad Sa'd. Ada di situ. Bukan kitab Jawi gini ya ada, kitab Arab pun ada. Kita kena belajar pula kata. Mudah-mudahan Tuhan akan buka pintu-pintu rezeki yang halal bagi kita kalau kita amal sebegitu pada hari Jumaat. Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali lepas sembahyang Jumaat. Dalam suasana kaki itu masih berlipat gaya sembahyang. Qul a'udzu birabbal 7 kali, Qul a'udzu binnas 7 kali. Lepas pada itu barulah baca syair. Ilahi lastul firdausi ahla. Nak baca 5 kali boleh, 7 kali pun boleh, 11 kali boleh. Habis itu baru baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Habis itu barulah baca doa. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haram. Ada lagi lain pada waktu. Tentang ada dalam kitab-kitab karangan ulama dulu-dululah. Ada situ. Dalam kitab Hidayatus Salikin tu ada, bukan kata kitab ni, yalah. Setelah begitu, insya-Allah Tuhan akan mudah. Usaha meruni kita tu dibuka pintu-pintu oleh Allah, tidak menjadi sulit. Tidak menjadi sulit. Nampak sekadar tu dulu. Dah zuhur dah masuk. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ikhtir lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.